Sebagai rakyat Malaysia, kita ada hak untuk mengetahui undang-undang Malaysia supaya nanti bila terjadinya sesuatu, kita ada hak untuk menuntut sesuatu. Jadi, anda bersama saya, Fikri Ibrahim. Saya Najwa Akila. Dalam program undang-undang dan hak anda. Jawapannya di sini. Ya, Baik, betul. minggu ini tajuk kita kesalahan menyimpan kad pengenalan. Kenapa salah tu? sebab kad pengenalan ini merupakan identiti kita, Fikri. Ia merupakan pengesahan diri kita. Jadi kalau kita tak bawa pun boleh jadi satu kesalahan, ya? Betul. Ya. Saya pernah terjadi kat saya lupa bawa kad pengenalan. Kan, saya berjalan-jalan. Bukan pihak kuasa ke tahan saya, ada orang awam juga tahan saya. Bye. I see. Dia bye. Dia bye kat saya. Sebab awak. Saya ada kad biru lah. Betul dia cakap, oh pandai cakap Kedah Saya pula kenal. Jadi itu kepentingan membawa kad pengenalan ke mana saja dan menjadi satu kesalahan kalau kita menyimpan kad orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak mendatangkan kesan negatif kepada pemilik kad pengenalan tersebut. Jadi untuk terangkan secara terperinci mengenai tajuk kita minggu ini, kita bersama siapa, Akila? Kita bersama dengan yang dihormati Tuan Superintendent Tuan Abdul Aziz bin Haji Baber. Ya, beliau merupakan Superintendent Hal Ehwal Antarabangsa dan Siasatan Khas D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Apa khabar Tuan? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam tak apalah. Saya tak nak payah. teruskan. Yes, seterusnya ditemani abang segak kita, Tuan Nurul Azim bin Athman, Pengarah Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Betul. Wah, senang lepas ni saya nak buat IC baru, senanglah. Atas siapa tu? Tak ada kan? Baik, saya nak mulakan dengan Tuan Azim. Ya, betul. Tuan, ada tak satu akta yang kita boleh kaitkan dengan penyalahgunaan kad pengenalan ni ataupun menyimpan kad pengenalan? Okey, untuk akta ataupun peraturan lah berkenaan menyimpan kad pengenalan ni, sebenarnya memang ada akta khusus lah di bawah Akta Pendaftaran Negara 1959 dan dia ada peraturan lah, peraturan pendaftaran negara 1990. So memang ada akta supaya semua orang mesti bawa kad pengenalan. Dia bawa peraturan 6 tu semua orang mesti bawa kad pengenalan sebagaimana tadilah. Memang kena bawa. Dan tak bolehlah bagi kat orang. Bila dah bagi kat orang, kita tak ada lah. Tapi kebiasaannya Tuan Azim, selalunya kejadian sebegini berlaku di premis. Contohnya kawasan perumahan di mana kita diminta untuk menulis butiran peribadi kita, nombor kad pengenalan kita misalnya, dan juga kita diminta untuk meninggalkan kad pengenalan kita. Ada yang kita tinggalkan, ada yang mereka sahaja scan sahaja dan kemudian bagi balik kad pengenalan tu. Bagaimana pula pandangan Tuan Abdul Aziz, bagaimana? Itu sekarang ni bila bercakap pasal penyimpanan kad pengenalan oleh security lah ni lah. Diorang ni tak ada hak untuk menyimpan kad pengenalan. Tidak Cuma ada. boleh untuk mencatatkan butir-butir, nama, nombor IC dan juga alamat sahaja. Selepas urusan selesai untuk rekod, serah balik. Oh, mereka ini diberi kuasa oleh siapa? Oleh JPN ke ataupun oleh pihak berkuasa polis ke ataupun siapa? Tak ada, itu jadi tugas dia lah. Boleh mencatat setakat tu je limitasi tugas dia. Dengar tu Karala. Karala tu security rumah saya. Jangan ambil IC saya lepas ni. Dia boleh ambil catat. Hanya catat saja boleh, ya, tapi tak boleh ambil. Tak boleh minta dan tak boleh ambil. Tak boleh simpan. Jadi, misal katalah seseorang individu itu keluar tapi tak bawa kad pengenalan, apa tindakan yang boleh diambil? Okey, sekiranya pihak polis ataupun pihak JPN semasa melaksanakan tugas ataupun surveillance lah, dia dapati ada yang tak bawa kad pengenalan, sebenarnya kita boleh buat pendakwaan lah, sehingga kalau boleh kena denda sehingga RM20,000 ataupun penjara 3 tahun. Pasal masih gantung. Risau. Bahayanya. Okey, impannya sangat besar. Jadi sebenarnya kalau kita tengok siapa yang berhak untuk menyimpan kad pengenalan kita selain daripada kita. Contohnya pihak kuasa, siapa yang ada hak tu cakap, sini pegang kad pengenalan hang. Kalau pihak polis, bolehlah. Bolehlah. Kita pergi kepada pihak yang kompeten. Kompeten yang sah di sisi undang-undang. Itu saja yang boleh. Kadang-kadang mereka-mereka ni ada dimaklumkan dinyatakan dalam peraturan-peraturan pendaftaran negara. Kalau tak salah saya section 7. Peraturan 7. Peraturan 7. 7/1.
peraturan 7 dia ada Tapi kategori. polis kita tahu. Polis Kita boleh bagi IC kat dia. Tapi polis bantuan pula macam mana? Polis bantuan dia punya tugas dia tu terhad. Kita bagikan kepada tugas kawasan tu je. Jadi memang dia punya penugasan tu terhad di kawasan mana dia bertugas lah. Dan jika sekiranya kita nak masuk premis pula, kawasan itu, dia boleh simpan tempat selamat, lepas tu dia bagi sebagai akses untuk kita masuk ke bangunan. Apabila selesai balik, kita ambil balik IC kita, kita beredar. Selesai Tetapi urusan. bagaimana kalau Itu polis bantuan. Itu polis bantuan. Tapi kalau berlaku kesalahan jenayah yang lain, mungkin butiran peribadi kita dicuri ataupun identiti Itu kita satu dicuri. kesalahan yang lain. Tuan Azim, misal kata saya hilang IC kad pengenalan saya. Saya buat kad pengenalan baru, kemudian tiba-tiba saya jumpa balik. Boleh tak saya simpan dua-dua? Tak boleh. Salah bila Polis tak tahu. Memang tak tahu. Memang tak Dia salah bila polis dah tahu dah sekarang. Dia salah bila tertangkap lah kan. Sebenarnya bila Jadi kita satu kesalahan. Ada satu kesalahan. Sebenarnya bila jumpa balik kad pengenalan yang lama tu, perlu datang balik ke JPN untuk serahkan IC yang lama tu lah untuk kita batalkan. In fact sebenarnya kalau MyCard sekarang ni bila dah keluar kad pengenalan yang baru, kad pengenalan yang lama memang kita dah blacklist di dalam sistem kita. Chip tu sendiri. Dan digunting lah. Biasa kita akan batalkan, kita gunting dan lupuskan. Kalau ada boleh gunting, kalau kad tu tak ada lagi. Betul. Apa hukuman yang akan dikenakan bagi mereka yang ada tunjuk saya lebih lagi lah. daripada 2 kad pengenalan ni? Tuan Azim? Kesalahan dia sama macam tadi. Kesalahan dia sebab kesalahan-kesalahan ni di bawah peraturan 25 peraturan peraturan negara. Semuanya kalau berlaku kesalahan boleh kena denda hingga RM20,000 dan penjara 3 tahun. Dia sama juga. Adakah kedua-duanya sekali ataupun bergantung situasi, bergantung kes? Maksudnya macam mana tu? Denda dan juga penjara ataupun denda Boleh kena sekali? kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Pun boleh bergantung juga. kepada Yes. kesnya lah. Yeah. Contoh kes yang Tuan Azim pernah kendalikan sebelum ni. Kes-kes yang bawah kesan 25 lah. Ya. Biasanya kad pengenalan palsu, kan, memiliki kad pengenalan orang lain, kemudian dia gunakan ataupun dia tempered MyCard tu, dia memalsukan. Tapi kalau saya pegang kad pengenalan isteri saya tak salah lah kan? Salah? Salah juga? Salah juga. Kenapa pegang IC? Tak contoh. Contoh. Jangan bagi takut. Mungkin untuk tujuan lain kan. Dia tapi dia ada budi bicara lah. Ada budi Sekiranya bicara. untuk mendaftarkan kelahiran anak, kan bawa kad pengenalan isteri lah, kita bagilah. Tuan nak sambung tadi? Tak, kalau tertangkap salah. Ya. Takut dia bawa pergi pejabat agama. Kita nak sambung lagi lah, tapi kita dah apa sebelum tu? Kita nak tunjukkan video rakaman di luar studio di mana kita akan saksikan pandangan orang awam tentang isu ini. Mari kita saksikan. Bang. Bang, saya nak hantar barang dekat dalam. Alamat ni dekat Blok A sana, boleh? Boleh. Kena daftar dan tinggal kad pengenalan. Daftar je lah. Kenapa nak tinggal kad pengenalan pula? Sini punya undang-undang, mau masuk kena daftar dan tinggal kad pengenalan, Encik. Kad pengenalan saya punya tahu. Nanti kalau apa-apa jadi dekat saya punya kad pengenalan macam mana? Itu saya tak tahu. Saya ikut arahan saja. Aduh. Lesen boleh tak? Tak boleh. Kad pengenalan saja. Jaga-jaga saya punya kad pengenalan. Kalau hilang apa-apa nanti saya kena tahu. Sini daftar, Encik. Encik pergi kanan, Blok A. Jaga saya punya IC. Jangan buat apa-apa. Okey, terima kasih. Untuk pegang kad pengenalan, pada saya depends on situation lah. Pada saya untuk IC dipegang adalah benda yang tak sepatutnya lah sebab IC is something yang memang penting untuk kita. Bagi saya kalau orang minta IC dengan kita tak boleh lah sebab itu adalah identiti kita. Bagi saya tu tak wajar lah sebab kad pengenalan tu melibatkan butiran kita. Depends on situation. Contoh macam kita dekat hospital, untuk kita nak pinjam kursi roda ataupun barang-barang yang bahagian dekat kecemasan, kita kena tinggalkan kita punya kad pengenalan sebagai cagaran. Contoh macam dekat postguard, kondominium. So tu benda yang saya rasa memang sangat-sangat tak patut lah. Kena kaji balik lah untuk
setengah tempat yang kena ambil IC kalau nak masuk. Jadi guna cara lain lah, tukar dengan pas lain ke macam mana ke. Kalau macam lesen memandu pula, itu takkan jadi masalah apa-apalah. So kalau dia berkeras juga nak bagi, kita pun kena stand up lah dengan kita punya pendirian. Kita tak boleh bagi jugalah sebab tu something yang kita punya privacy. So kita kena tegakkanlah kita punya hak kita. Kad pengenalan merupakan kad pengesahan identiti seseorang individu di Malaysia. Tanpa kad pengenalan, kita takkan boleh uruskan kehidupan seharian kita. Adalah menjadi satu kesalahan undang-undang jika kita tak bawa kad pengenalan kita. Akan tetapi, terdapat situasi di mana kita diminta untuk meninggalkan kad pengenalan kita. Sebagai contoh, kawasan perumahan. Bolehkah kita tinggalkan kad pengenalan kita begitu sahaja? Adakah mereka ini orang biasa ataupun pegawai keselamatan kawasan perumahan boleh dan ada hak untuk menyimpan dan meminta kad pengenalan kita? Ya, kalau kita tengok video tu tadi macam mana kita bincangkan, kalau menjadi satu kesalahan sebenarnya untuk memasuki premis mereka menyimpan kad pengenalan kita. Tetapi dalam situasi lain, misal kata saya mengisi satu borang, dia ambil kad pengenalan saya dan dia foto state. Atas tujuan tertentu tak apa, tapi kita tahu ada lebihan di situ. Perlu ke saya strokekan tulis kegunaan bla bla bla? Boleh ke macam mana? Saya tak apa jelas itu. Sebab pernah jadi situasi orang mendaftar satu akaun telco menggunakan kad pengenalan orang lain. Betul. Macam mana tu tuan? So kalau sebenarnya itu hak pengguna atau hak pemilik data itulah. So memang kena buatlah sebenarnya. Apabila ada orang scan ke ataupun foto state ke, kita kena crosskan kepada siapa kita bagi. So let's say dia salah guna, kita ada bukti lah. Daripada mana sumber. So kita dah catatkan di atas, daripada mana sumber dia dapat salinan kad pengenalan kita lah. Macam Tuan Aziz, pernah tak mendapat kes yang mengatakan penyalahgunaan kad pengenalan? Biasanya memang ada kes-kes macam tu, tetapi kita memang siasatan dijalankanlah dan berakhir biasanya dengan pertuduhan di bawah peraturan 25. Biasanya bagi sebutan ataupun akta digital. Berbalik kepada video rakaman yang kita baru saksikan sebentar tadi, menyimpan kad pengenalan merupakan satu kesalahan. Tapi butiran peribadi seperti nombor kad pengenalan itu bolehlah kita berikan. Kan? Macam tadi kita tengok security itu dia tiada hak nak menyimpan. Minta kita tinggalkan kad pengenalan ataupun dia menyimpan kad pengenalan. Tidak ada. Dia setakat menuliskan bukti peribadi ataupun lebih-lebih pada alamat lah. Itu saja yang boleh. Itu saja. Itu dah jelas dah tuan. Tapi bagaimana pula dengan lesen memandu? Adakah sama aplikasinya? Ataupun... Sama juga, lesen memandu pun boleh digunakan untuk pelbagai-bagai. Kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Betul. Okey, bawa akta yang berkaitan pun memang macam tu disyaratkan. Memang kita tak benarkan. Pasal itu milik sah seseorang. IC, lesen. Tapi katakanlah satu situasi. Saya bawa kawan saya yang sakit masuk hospital. Keluar dari hospital, saya nak minta pinjam kerusi roda. Tetapi hospital cakap, bolehlah minta IC sebagai cagaran. Macam mana tu? Pun salah juga. Salah juga. Bercanggah dengan ini. Apa hukuman ataupun section yang memperuntukkan kesalahan jenayah seperti itu? Sebab kalau di bawah peraturan negara tu, bawah peraturan 8A, memegang simpan kad pengenalan orang lain memang satu kesalahan. Memang boleh kena charge bawah peraturan 25 tu, boleh kena 20,000, 3 tahun. Jadi tidak kira situasi sebagaimana apa jua sekalipun. Dan boleh cari kaedah yang lain. Sebab saya rasa ada di hospital yang lain dia menggunakan mungkin letak deposit RM30 dan sebagainya lah. Yang mana lagi sesuai. Sebab saya tanya ini sebab ada juga situasi di mana pos laju menghantar barang, tiba-tiba abang postman minta, IC, nak tengok IC. Bukan saja butiran boleh peribadi ke abang tu. postman minta tengok IC? Tengok saja. Dia tengok nak mengesahkan. Nak mengesahkan sama ada itu boleh lah. Tapi dia tak boleh scan ataupun buat benda lain kan. Baik, itu soalan daripada kita. Gila, kita ada soalan daripada siapa? Kita ada soalan daripada penonton di rumah sana. Soalan dari email. Ya. Yang pertama. Adakah boleh kita membenarkan seseorang itu untuk scan kad pengenalan kita dengan tujuan untuk pendaftaran sesuatu seperti talian telefon atau internet sebagai contoh? Kalau foto state kita berjelas kita boleh stroke, tetapi kalau digital scan. Tapi Tuan Aziz, saya nak tambah soalan itu. Scan bukan sahaja untuk yang ini talian telefon atau internet sebagai contoh. Tapi di kawasan premis yang kondo mahal contohnya,
Mereka ada satu sistem di mana mereka scan letak letak IC kat penalan kita dan terus scan. Itu macam mana pula? Sebab rekod yang disimpan tu kan, itu agak bahaya. Sebab risiko dia sama macam photostat tadi lah. Sebenarnya bila dia dapat capture the whole my card tu, sebenarnya bila dia transfer dalam bentuk, dia boleh print, dia akan sama je kan. Jadi kita dah hak untuk cakap tak boleh? Ya. Boleh. Jelas. Terima kasih. Kita ada. Tunggu cuma hak dia macam saya cakap tadi, catat butiran peribadi saja. Setakat tu, lepas tu serah balik. Nanti saya nak buat aduan. Tak apa, saya nak baca soalan kedua. Datangnya daripada Zainab, Melaka Tengah. Proses menghantar barang atas talian kebanyakannya akan meminta maklumat peribadi seperti ini kita dah jawab tadi. Apa, kita teruskan soalan ketiga. Jika ada aplikasi yang meminta kita muat naik gambar kad pengenalan bagi tujuan pendaftaran, adakah ianya dibolehkan? Macam kita buat Grab sekarang. Betul. Ya, betul. Macam soalan nombor 3 ni. Biasanya bila kita ambil gambar, kita crosskan lah. Kan? Kita boleh edit gambar tu. Kita boleh edit gambar tu. Letaklah kita maklumat kepada siapa kita bagi. Itu untuk secure diri kita lah. Kan? Tapi dalam aplikasi Grab contohnya kita hanya boleh scan saja. Kita tak boleh kita tidak boleh meletakkan IC photostat. Contoh sebagai pemandu e-hailing yang lain, kita tidak boleh meletakkan satu gambaran di atas kad pengenalan kita. Kalau tidak tak valid di situ. Betul. Macam mana pula tu? Dia macam ni, dari segi dasarnya ataupun dari segi orang kata prinsipal, hanya pihak berkuasa saja yang boleh mengambil gambar dan sebagainya. Mengambil kad pengenalan. Lepas tu dan juga dengan kebenaran sah daripada seseorang. Tuan punya dokumen tu sendiri kadang-kadang bagi tujuan apa? Bagi tujuan untuk insurans, bank. Jadi urusan-urusan tu adalah untuk kepentingan dia sendiri. Situ dia yang dibenarkan. Setakat situ. Tuan Azim. Okey, kita berbalik kepada misal kata saya nampak penyalahgunaan macam tadi situasi di sesuatu premis tu, dia mengambil, dia scan gambar kad pengenalan tu. Kepada siapa saya nak ajukan aduan saya? Adakah kepada pihak polis ataupun Jabatan Pendaftaran Negara? Kalau Pendaftaran Negara, kalau dia pegang simpan boleh. Di bawah siasatan kami lah. Pegang simpan Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau tangkap gambar, kalau tangkap gambar scan tu mungkin boleh dilaporkan polis. Buat laporan, kita akan siasat. Jika ada kesalahan, kita akan buat pertuduhan. Tuan nak tolong untuk saya, Tuan. Saya rasa kondo saya pun ada masalah yang sama. Tengok sejauh mana benda ni berlaku. Apa-apa pun nak siasat ni, jangan boleh dengar cakap tak boleh juga. Laporan dibuat. Dia ada satu lagi jabatan lagi kalau disalahguna pula. Jabatan apa? Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Betul. Dan ada satu lagi jabatan, ada enforcement juga di jabatan tu. Jadi hukuman dan kesalahan sama juga? Saya rasa lagi tinggi. Jabatan Perlindungan Data Peribadi kalau disalahgunakan data peribadi itu mungkin boleh kena denda sehingga RM500,000. RM500,000. Jadi kalau kita tengok dalam dunia IT, sekarang kan bila kita jual barang dekat platform digital khususnya, kita tengok ada orang nak menunjukkan kebenaran dia tu seorang penjual yang betul, dia akan tunjukkan kad pengenalan dia. Adakah itu tindakan yang wajar ataupun tidak wajar? Tak wajar, dia terdedah dengan dia. Mendedahkan diri dia kepada berbagai risiko. Tak dinasihatkanlah. Risiko pemasukan. Mungkin pesanan daripada kita mulakan dengan Tuan Aziz kepada masyarakat di luar sana tentang kena jaga betul-betul lah kad pengenalan ni. Janganlah suka hati bagi kat orang. Kena tahu hak mereka, apa hak mereka. Tuan, banyak kan Tuan? Kita ada bahasa banyak ni Tuan. Kad pengenalan ni merupakan dokumen yang sah untuk diri kita. So itulah pengenalan diri kita. Kita kena bawa ke mana saja kita pergi. Jika sekiranya benda ni kita tinggal kat rumah, berlaku apa-apa pada diri kita, kemalangan ke apa, di mana pihak polis nak cari waris-waris. Banyak masalah yang akan timbul, terutama juga untuk mengesan ahli keluarga yang terlibat. Mangsa ni dah tentulah, yang tak bawa IC dah tentulah. Macam mana cara polis nak mengambil tindakan, memaklumkan pada keluarga, ataupun kita nak tahu siapa orang ni. Kesian polis. Ya, betul. Jika berlaku jenayah juga kan. Wah, prihatinnya awak ya hari ni. Tuan Azim? Okey, sebagai pemilik MyCard atau pemilik kad pengenalan, kena tahulah hak kita. Sebelum bagi nasihat tu, kejadian paling teruk pernah jadi yang didaftarkan, dilaporkan melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Kejadian paling teruk, ini maknanya orang gunakan kad pengenalan orang lain, orang gunakan kad pengenalan orang lain, bekerja, dan kemudian bila dia dah bekerja, dia meninggal. Allah. Dia meninggal, dia dah berkahwin semua, dia menggunakan identiti orang lain ni, berkahwin semua.
dia meninggal dan sebenarnya bila dilaporkan dah meninggal tu dengan EPF punya semua, orang lain punya sebenarnya kan. Sebab dia ada orang lain guna kan. Orang lain guna. Dan sebab tu kita tak nak, kalau boleh sebab concern kita jangan serahkan suka-suka hati IC kita pada orang lain dan kena jaga jangan hilang lah. Apabila disalah guna oleh orang lain kan, dia boleh bekerja, dia boleh berkahwin menggunakan identiti kita kan. Silap isteri tanya macam mana anak boleh, biasa anak dua kan, apa dalam LHDN ke kan, contohlah kan, anak jadi 4 ke kan, contohlah begitu kan. Melalui pengenalan lah orang boleh tengok. Kalau kita tengok sekarang jadi isu, melalui pengenalan tu lah orang boleh tahu kita ada saman berapa kat sosial media sampai didedahkan, membahayakan. Sekali lagi kita ingatkan kepada semua, hanya 5 pegawai yang diberi kuasa untuk menyimpan atau memegang kad pengenalan, pegawai polis, pegawai pendaftaran, pegawai kastam, mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh ketua pengarah dan anggota tentera. Betul tuan? Betul. Ya, betul. Jadi, Akilah, silakan. Ya. Jadi, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini, sehingga kita jumpa lagi. Sebelum tu tuan. Apa lagi tuan? Saya nasihat powerlah kad pengenalan. Mengelakkan kita daripada diambil tindakan. Kalau tertangkap tanpa kad pengenalan, ingatlah penjara sehingga 3 tahun ataupun denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya. Saya bawa itulah janji tuan. Minta maafkan saya tuan. Selain daripada kita pengenalan diri kita untuk memudahkan orang lain. Jadi lagi sekali. Lagi sekali. Terima kasih. Kali ini betul-betul kita tak tipu. Terima kasih atas perkongsian daripada Tuan Aziz dan Tuan Azim. Sangat berguna ya Akilah. Ya, betul. Jadi itu sahaja yang kami dapat kongsikan pada episod kali ini. Sehingga berjumpa lagi, saya Najwa Akilah dan saya Fikri Ibrahim. Assalamualaikum.